Assalamualaikum. Salam. Ya, silakan je dah duduk dah. Tak apa. Masih lagi tak boleh berjabat tangan. Minta maaf ya, Cik Man. Ni Cik Man ni. Itu kalau ada tengok video tadi tu, saudara Man ada teringat apa-apa kejadian tak yang berlaku. Itulah tu dapat inspirasi daripada saudara husband kita ni sendiri. Selalu dah. Selalu dah kena. Tapi kejadian ni tahun lepas ke macam mana tu? Actually, kejadian macam ni dah berlaku sejak 2018 lagi. 2018 sampai 20, dah 3 tahun dah. Yang ni yang saya baca. Apa tu, dia tengok online kan, surat khabar dalam talian ni. Ya, ada antara kisah-kisahnya ni yang nak baca ni. Kan, betul ke tidak cerita dia ni ya? Apa cerita dia ni Dituduh sebagai Casanova berbahaya di media sosial, kononnya gemar mempermainkan hati dan perasaan sekurang-kurangnya 20 wanita tempatan bagi mendapatkan wang. Bukan itu saja, dia turut dituduh sebagai dalang penipuan love scam apabila ada antara mangsa terbabit pernah diperdaya hingga menyerahkan wang mencecah RM200,000 Pak Hang. Bagaimanapun lelaki terbabit husband Halik menyangkal tuduhan itu selepas menyedari gambar wajahnya dijaja sindiket penipuan love scam yang menyamar untuk memikat ramai mangsa sejak tahun lalu. Siapa yang bagi tahu maklumat ni? Tahu sendiri ke ataupun ada kawan saudara mara ke yang bagi tahu maklumat ni? First time saya tahu sebab ada kawan saya cakap ada perempuan kontak dia. Masa tu 2018 dekat London. Ada kawan saya cakap ada perempuan ni kontak dia cakap Hazman ni betul ke ataupun dia ada tipu-tipu orang ke apa ke. Saya macam marah jugalah. Tiba-tiba saya pula terkena. And of course at first it came as a surprise. Tapi lama kelamaan semakin ramai menjadi-jadi dan saya tak boleh nak stop sampai 2019 baru saya melawan benda ni dengan agresif kat Facebook saya. Juga. Yes, 2019 makin teruk. Hampir setiap hari ada perempuan masuk Facebook saya maki dan terjak attack saya lah. Sekarang dah makin kurang dah di Malaysia. Di Indonesia masih ada. Di Filipina baru minggu lepas. Dia menggunakan gambar. Masih. Macam-macam nama lah. Nama Melayu, nama orang putih semua dia. Kan menjelang muka hari Pan Asian kan. Jadinya semualah tukar-tukar nama. Antara nama-nama yang digunakan ni. Zikri, Diana Khalid, nama mix-mix yang tu lah. Biasanya nama campuran Mak Saleh dengan Melayu macam tu. Nama Pak yang paling baru Pak Culi. Pak Culi. Nama India pun ada, Bangladesh pun ada. Semua ada jadinya. Tapi itulah nak tahu apa tu semasa kejadian ni, mana dapat berita ni semasa tu berada di Austria. Saya pun duduk Austria. Bertugas di sana dari tahun 2013 lagi saya tugas 2013 lama. Dan juga balik ke Malaysia selalunya dalam setahun tu berapa kali? Saya selalu balik kat sini. Tahun ni saya dah dekat Malaysia lebih kurang 7-8 bulan dah. 7-8 bulan. Ya, sebab PKP kan. PKP. Tapi kalau waktu tak COVID pun saya ada kat Malaysia 3-4 kali setahun. Masih spend masa kat Malaysia. Itulah sebab apa? Sebab yang saya terkejut tu bila yalah kita berada di luar negara. Tapi orang pakai kita punya gambar ni di mana-mana saja media sosial kan, di sini. Especially kat Malaysia. Especially kat Malaysia. Yeah. Lepas tu pula kena attack pula, ada katanya kaum keluarga juga turut terheret sama. Yeah. Apa antara ugutan ataupun yang dikenakan oleh ahli-ahli keluarga yang lain? Anak-anak saya pun terkena jugalah sebab apa dia ingat ayah dia nak menipu perempuan semua. Jadi ada yang nak simbah air panas kat anak saya lah, nak cari anak saya. Yang bila saya baca sampai sanggup sembah air panas tu menunjukkan bahawa amarah tu dah menguasai diri tau. Ya. Jadi macam ada di antara kita ni bila kita dah marah, apa saja yang berada berdekatan dengan kita tak dapat orangnya, dapat rumahnya ke, dapat ahli keluarga pun dah bagi kepuasan begini. Tapi tak tahu kebenarannya. Dan sebenarnya pun apa yang berlaku adalah kesilapan diri sendiri. Tapi kita tak boleh nak cakap. Sebab benda ni tak dijangka. Walaupun ada yang kata orang yang berpendidikan takkan kena tipu. Tapi pengalaman saudara Man sendiri, ada tak yang berpendidikan tinggi pun sama juga jadi mangsa? Ada lecturer, ada yang baru-baru ni kelulusan universiti. Biasa profesional, finance pun ada. Tapi kebanyakannya ialah orang-orang tidak begitu berpelajaran lah. Tapi yang mana yang high profile, yang mana yang banyak hilang duit, kebanyakannya of course orang yang ada profession. Kalau tidak, mana dia orang nak dapat duit kan. Jadi yang mana hilang banyak-banyak tu biasanya orang yang berpelajaran lah. Mereka terperangkap. Mereka kalau setakat dapat gambar-gambar banyak je, orang tak berapa terperangkap sangat. Orang mula terperangkap bila mereka membuat video call.
Video call tu yang menyebabkan ramai sangat orang terperangkap. Sebab Saya ingat ke penipuan ni tak berani guna video call. Sebab dia kata nanti kantoi lah rupanya orang lain pula yang pakai kan. Tak. Dia Tapi video call, dia download video dari media sosial. Saya travel. Saya buat video, my travel video semua tu. Kalau saya baby aja kat Facebook ke apa, saya buat video. Jadi benda macam tu orang download. Yang mana video yang cantik sikit lah dia download. Kemudian apa buat, dia pakai 2 handphone. Satu handphone kat belakang, satu handphone kat depan. Handphone kat belakang yang besar sikit lah, Samsung Note 20 ke apa ke. Dan video phone kat depan tu dia akan gunakan kamera belakang. Dia akan tangkap skrin handphone kat belakang ni. Dia mutekan suara. Dia gunakan suara sendirilah. Bijak dan advance. Ya. Kadang-kadang perempuan yang pandai sikit, dia boleh nampak suara dengan mulut tak sama. Tak teli kan? Tak teli. Tapi yang mana yang dah tersangkut tu susah jugalah. Yelah, sebab dia tak ada pengalaman. Jadi dia tahu, walaupun dia sebenarnya IT, tapi dia tahu yang sebabkan kalau secara maya ni dia akan lambat delay dalam beberapa second kan. Jadi dia ingat suara tu pun kenalah dengan rupa tu. Tapi ada yang terpedaya. Ramai yang terpedaya. Dan katanya jumlah tu, adakah jumlah selepuk tu yang diberi ataupun sedikit demi sedikit? Dia minta sikit-sikit. Dia even kalau kita nak minta duit kat orang pun bukannya boleh minta. Kalau saya minta duit RM5 pun you're not going to give me. Betul. Sama apa juga. Jadi senang bagi RM200,000 weh. Ya. Jadi tak berani. orang dia akan mula memancing lah. Hai, Assalamualaikum. Are you single? Dia Ayat manis. Ayat manis lah. Kemudian perempuan yang terkena tu kebanyakan perempuan yang sunyi lah. Yang sunyi, yang mungkin tak ada suami ataupun suami meninggal ke benda-benda macam tu lah. Ataupun yang dah macam terlebih umur gitu. Jadi yang muda-muda biasa tak kena. Jadi mereka akan modus operandi dia banyak, tapi salah satunya mereka akan cuba memancing dengan bagi hadiah. Hai, nak pergi shopping, saya dah beli segala benda, semua bagi gambar. Dia tunjuklah gambar hadiah tu semua. So I want to give to you. Ada dalam kotak ni letak semua benda dengan duit $50,000 sekali hadiah untuk you. Jadi perempuan pun seronok bagilah alamat. Kadang-kadang dia orang try aje. Beraninya. Ada yang bagi alamat terus ya? Ada, of course. Ya, sebab nak penghantaran tu kan. Kadang-kadang orang cuma cuba nasib je. Cuba nasib je, mana tahu betul kan. Tahu okey apa pun. Jadi bila hadiah tu sampai je kat Malaysia, ada seorang akan pakai WhatsApp menyamar jadi custom ke apa ke, minta duit sebab ada duit dalam ni, cash nak lepas kena bagi RM1,000, RM2,000, RM3,000. Dia start pada tu lah bila perempuan tu fikir, saya bagi RM3,000 tapi saya dapat RM50,000. Why not kan? Yelah, dah start rugi pun sebab duit tu lebih banyak. Ya, jadi dia start bagi. Lepas tu adalah lagi excuse dia. Ada juga konsep di mana dia ceritanya saya ni konten saya lah. Saya lahir kat Malaysia, saya kecil lagi saya berijah kat overseas dah, tak kerti cakap Melayu. Kemudian saya cari isteri kat Malaysia. And then adalah gambar saya tengah dalam flight kan. Dia hantar kat orang tu, dia bagi gambar tiket boarding pass yang dia photoshop semua tu. Hai, saya nak balik Malaysia, nak jumpa you. Sampai-sampai kat KLIA, kena tangkap dengan immigration. Itu sebab dia. Ya, sebab bawa dia cash banyak RM50,000. Pandai Gunaya. Jadi lepas tu nak lepas kena bagi duit. Tapi semua ni berlaku dengan WhatsApp. WhatsApp je. Ya. Bermodalkan WhatsApp je. Dan juga ayat-ayat manis. Ayat manis dan masa tu orang tak boleh fikir. Kalau pegawai immigration atau custom minta duit, kenapa nak masukkan dalam personal account? Aduh, kenapalah mudah sangat mempercayainya. Tak boleh cakap, tak banyak nak cakap. Tadi kan bila sebut pasal mengenai sunyi tadi, kita lebih suka panggil double H sebab kita ada double N ni double H. Kan? Betul juga kan ada panggil double H kan? Bagi double H sendiri kan. Bila sebut sunyi tadi, maknanya bagi saya bukan perempuan je, golongan wanita je, tetapi golongan lelaki sendiri pun ada juga yang sunyi. Adakah lelaki pun terjebak juga jadi mangsa scam? Lately ada jugalah. Ada juga lelaki. Ada yang maki-maki kat Facebook pada gambar saya. Dia scammer. Tapi lelaki. Saya tak nak buat spekulasi lah. Tapi itulah betul. Tak boleh nak buat spekulasi. Tapi betul lah, ada juga lah mangsa agaknya kesian lah dia. Mungkin dia rasa rakan yang boleh buat bisnes ke apa ayat yang dijanjikan pun kita tak tahu kan. Tapi nanti ni banyak lagi rancak lagi kita nak korek ni, cerita-cerita mengenai scam ni. Bijak pandai juga. Tapi berehat seketika dulu, double H dan double N. Dan anda juga jangan ke mana, terus setia bersama kami dalam Selamat Malam Malaysia. Jangan pejam mata lagi.
Kisah di warung bapa teman dekat kampung Sungai Rokam. Tercetusnya peristiwa angkara virus corona. Cik, masuk. Tiket naik berapa? Baby, cepat pakai masuk. Orang dah sampai. Sekarang tak pasal kita kena saman. Oh, dah sampai kedai. Alamak. Kau scan lah. Alah, aku nak scan. Kita buat scan boleh? Mana boleh? Kau ni. Kau cakap bukan macam tu. Berani kau tak scan? Scan. Okey, bawa. Okey. Kati. You tengok dia orang tu. Apalah dia orang ni? Nak scam MySejahtera pun malas. Itu dia orang ingat COVID-19 ni macam demam biasa je kot. Hei. Korang lama betul lepak kat sini. Apa agaknya gosip tu? Diorang ni, selagi kedai bapak aku ni tak tutup, selagi itulah duduk kat sini, duduk melepak, bersembang. Aku pun tak faham. Itulah yang aku tengok tadi tu. Diorang ni membawang, mengalahkan kita orang perempuan ni. Apalah diorang gosipkan tu? Entah sahih ke tak sahih berita diorang nak kongsikan tu. Agaknya budak-budak macam ni tak ada kesedaran tau. Kalau salah sebar berita boleh pecahkan tau. Ingat ya, tak pasti jangan kongsi. Baby! Yana dia. Hai, ya. Inilah norma baru kita semua. Ya, kembali lagi bersama kami dalam Selamat Malam Malaysia. Jangan pejam mata lagi. Sempat borak-borak ni nak tahu lagi cerita tak sabar. Itulah orang kata orang tak sabar ni banyaklah yang kami tanya borak-borak ni kan. Jadi pada anda juga yang mungkin ada pengalaman tapi nak katakan anda sendiri yang buat tak ada lah kan. Takkan anda sendiri nak mengaku pula dekat Facebook tu kan. Anda boleh komen-komen di Facebook kami iaitu Selamat Malam Malaysia. Nanti saya intai-intai komen anda ya. Dan kita nak tahu tadi bila menyebut WhatsApp sebagai mediumnya. Kenapa memilih WhatsApp? Banyak lagi media sosial yang lain kan. Okey, sebabnya macam ni. Okey, scammer ni, mereka pertamanya mereka gunakan Facebook atau Instagram untuk approach mangsa. Tapi Facebook dan Instagram bukan platform yang stabil. Instagram orang boleh report kalau nasib tak baik akaun tu hilang. Dah boleh block ramai-ramai. Ya, imagine you dah habis masa banyak lama untuk mengayat semua, tiba-tiba puf hilang macam tu je kan. Habislah all the effort. Facebook pun sama, Facebook pun senang untuk hilang. Jadi yang lebih stabil adalah WhatsApp. Jadi biasanya scammer ni bila dia dah dapat establish contact dengan mangsa scam, mereka akan terus bagi nombor WhatsApp, terus berhubungan WhatsApp. WhatsApp tak boleh nak buang. Wah, lama. Ya. Itulah satu kelemahannya. Salah satu. Ada banyak lagi kelemahan WhatsApp. Ada banyak lagi kelemahan WhatsApp. Tapi yang itulah antara satu penipuan yang kiranya scammer, love scam ni, banyak menggunakan taktiknya adalah menggunakan medium WhatsApp. Sebab WhatsApp ni maknanya banyak lagi kelemahan-kelemahan lain yang perlu diperbaiki. Tapi bagi mereka pula yang suka inilah daripada gambar-gambar di Instagram, di Facebook, yang suka-suka post gambar macam yang bercakap ni pun, itulah dia. Dan gambar-gambar itu kalau kita letak watermark, adakah dijamin selamat ataupun tidak? Ya atau tidak, itu bergantung, tengok nasib. Bagi saya, kalau saya letak watermark nama saya yang penuh, katakan Hazmah Khalid kat situ, bahaya di sini, scammer dia tak akan dia stop the scammer. Dia sebenarnya scammer akan terus gunakan nama Hazmah Khalid. Itu lagi bahaya bagi diri saya. Jadi saya lebih, kalau antara orang nak pakai gambar saya tu nak pakai gambar nama palsu dengan nama betul, saya lebih rela dia pakai nama palsu lah sekurang-kurangnya. Ya, tengok sebab lagi satu saya tengok ada gambar dia kan, dia ada tulis code word tau yang macam saya bukan dia, aku bukan dia. Dekat gambar. Ada gambar. Saya tulis. Dulu saya cuba dah. Saya dah cuba dah. Dulu saya ada Instagram. Saya dah buang dah. Dulu Instagram saya letak bukan untuk penggunaan scam cinta. Yang tu pun dia ambil juga. Dia ambil sebab yelah dia boleh edit pula kan. Dia removekan perkataan tu. Dia ambil je lah gambar muka. Maknanya dia tapik muka. Tapi yelah kita nak post gambar, nak tunjuk muka kita, apa yang kita pakai kan. Dia tapik perkataan tu pula. Dia buruk lah. Yelah buruk lah gambar tu. Itulah dia. Yang penting sekarang ni, itu terpulang kepada diri anda semua. Kena jadi pengguna media sosial yang bijak. Dan
Dan bila dapat sesuatu berita, mana kita ni nak kepastian adakah orang ni benar ataupun tidak, kita kena kaji selidik dulu. Maknanya kalau sah-sah lah kalau orang tu yang kita tak kenali, janganlah terus kita rapat katanya macam orang ni memang caring lah, fall in love terus katanya. Konsepnya sama aja. Waktu kita kecil-kecil tu mak ayah kita cakap kalau orang bagi coklat tak kenal jangan ambil. Jadi samalah kita dah tua ni pun orang tak bagi coklat, orang nak bagi hadiah. Jangan ambil. Betul lah, sama juga kan. Kaedah dia macam bagi coklat, ialah dengan cara bagi hadiah sejelepuk macam cara kan. Dan apa tu yang antara ugutan lain yang akan diterima bukan saja kepada mangsa yang digunakan gambar, tapi juga kepada mereka yang ditipu, sebab ada di antara mereka ni yang kurang bernasib baik di mana meminjam pula duit pada Along semata-mata nak bagi pada skamer. Itu tahu kan? Bukan itu saja. Ada lagi. Biasanya perempuan yang jadi mangsa scam love scam ni, mereka susah untuk report polis. Kenapa? Sebab mereka sendiri telah dipergunakan sebagai kaldai account. Oh, jadi mereka sendiri yang merelakan. Jadi kalau buat report, kau macam mana? Dia macam ni. Okay, let's say I scam you. Okay, I minta duit. I will not ask you to put duit dalam my own bank account. Bahaya, saya punya identiti terdedah. Jadi orang yang syndicate love scam ni, mereka tak menggunakan akaun mereka yang betul. Mereka bukan direct. Mangsa tu masuk ke akaun dia sendiri. Mereka akan menggunakan mangsa-mangsa lain untuk pinjam akaun mereka. Mangsa A masuk ke mangsa B, mangsa B masuk ke mangsa C. Sampailah ke hujung adalah orang yang hantar international transfer. Dengan macam cara lah Bitcoin ke Western Union ke apa-apa yang selamat yang susah untuk dikesan. Jadi orang yang ABC yang tengah-tengah ni nak report susah sebab mereka sendiri suka tak suka mereka juga terjebak dan terjenayah ini. Jadi mereka tak boleh report. Kalau mereka report mereka kena sendiri. Tapi saya nasihatkan mereka report juga. Sebab kalau awak tak report pun, the next victim akan report juga. Ya, tak tahu pun ada masalah seperti ini kan. Mana ditipu. Oh, jadi nak tak nak kena report. Kena report juga supaya at least buat cover report yang kita mengaku yang kita sendiri kita masuk dalam tu kan. Jadi kalau kita buat diam je, katalah mangsa seterusnya yang masukkan duit ke dalam akaun kita tu report ke polis, dia akan cakap polis, okey, dia suruh masukkan ke akaun Aminah binti Ali. Aminah binti Ali tu yang kena. Orang yang scammer tak kena sebab dia tak ada bukti, tak ada apa, tak ada nama dia. Macam mana nak kesan, tak boleh duit tu bukan masuk akaun dia pun. Gitu kaedahnya. Tengok bijak sekarang ni. Sama pun kalau jadi scammer memanglah orang-orang yang bijak. Dan juga ada setengah negara yang selalu di-highlightkan, dikaitkan. Adakah Nigeria selalu menggunakan? Ya, Nigeria, Ghana, tapi biasanya Nigeria lah. Nigeria banyak. Dan macam mana pula kita boleh tahu pula Nigeria yang menggunakannya? Saya senang je. Ada kalanya mereka gunakan WhatsApp dengan nombor yang dibeli, virtual number. Nombor beli, nombor US, nombor Ukraine, nombor UK. Tapi ada kalanya yang jenis yang malas-malas sikit tu, yang tak ada bajet tu, dia pakai je nombor SIM card Nigeria tu plus 234. Ada je orang terkena sebab orang tak tahu 234 tu apa. Ada juga. Tapi cara yang paling senang untuk tahu Instagram tu Nigeria ke siapa, you pergi kat Instagram. Katalah nama ID orang yang tengah scam you tu ABC 123 katakan ya. You go to forgot password, masukkan ABC 123, kemudian mereka akan cakap mereka sedang akan hantar password ke email ataupun ke SMS. Dari situ kita boleh nampak email tu. Email, kalau dia gunakan email nasib tak baiklah. Tapi kalau dia gunakan SMS, kita akan nampak apakah nombor sebenarnya. 99% ialah nombor plus 234. Plus 234 ya. Take note semua. Plus 234. Jadi siaran ni pun anda boleh tengok ulang-ulang di Facebook kami. Jadinya apa saja nasihat dikongsikan oleh Double H, nanti anda boleh tengok balik daripada awal perbincangan kita ni. Dan ada lagi kata-kata nasihat bagi mereka penonton-penonton Sama Alam Malaysia ni. Mestinya ada di antara mereka dah panik dan yang risau. Jadi bagus juga ada bagi kesedaran kepada mereka kan. Ada kenalan yang tak pernah jumpa tapi sikit-sikit minta duit, sikit-sikit minta duit. Jadi apa antara nasihat yang boleh dikongsikan? Nasihat dia macam ni je lah. Kalau benda tu nampak macam terlalu too good to be true,
Most probably it is too good to be true. Jangan kadang-kadang mangsa ni merasakan mereka tu special. Macam I'm so lucky tiba-tiba ada orang nak bagi macam benda. Jadi bila orang tu rasa mereka tu dimanja dan special macam tu, itulah menyebabkan mereka terjebak. Jadi kita kena sentiasa hidup dalam dunia realiti. Itu yang paling baik sekali. Itu paling baik sekali. Dan bagi mereka yang kena pula digunakan gambar macam Double H, apa yang Double H buat? Saya tak saya ada dua pilihan. Satu, saya senyap je lah. Tapi nanti kan kalau semua polis pula siasat, muka orang ni cari pula Azman Halik. Setakat ni dah 3 tahun tak ada polis lagi saya pun. Alhamdulillah. Sebab dia ramai kan saya memang suruh mangsa scam report ke polis. Saya bukan cakap dia nak report, saya report. Biar polis buat siasatan. Sebab duit tu masuk ke akaun A, B, C, D, E. Dan biar polis dapat jejak duit tu sampai ke mana akhirnya. Tapi setakat ni alhamdulillah tak adalah. Tak ada ya. Dan apa tu Hazman sendiri pun ada buat report polis sendiri ya? Saya buat report polis. Itulah nak cover diri kita supaya kita nak menafikan bahawa ini bukan memanglah gambar tu gambar kita, tapi bukan kita yang menipu mangsa-mangsa tu. Senang je pasal orang yang menipu tu tak cakap Melayu. Ya. Bukan susah sangat pun. Susah lah. Tapi sekarang ni ada pula yang Google Translate pula dah. Ya, guna dia tak cakap Melayu lah tu. Kan tak cakap Melayu, jadinya dia guna Google Translate. Jadi jangan mudah terpedaya. Dan juga ahli keluarga. Bila ada tak ahli keluarga yang dapat tahu daripada orang-orang lain terlebih dahulu sebelum daripada Hazman? Di keluarga saya? Di keluarga. Macam ada ayah, anak saya lah dapat dia tiba kawan dia duk viralkan WhatsApp gambar ayah saya lihat ni, is that you daddy? Sekarang ni anak saya dah tahulah, anak-anak saya dah well aware yang saya ni digunakan sebagai scammer. Jadi saya pun tak tahu dia orang suka ke tak suka ke, saya pun malas nak bincang macam ni, tapi saya rasa mereka juga of course ada rasa tekan jugalah pasal ni. Ya, mesti akan memberi impak kepada mereka yang terlibat yang terlibat ni, yang scammer ni pun fikir panjang dulu tahu kalau kena kat diri sendiri ataupun ahli keluarga sendiri macam mana. Tapi orang selalu macam tu tak fikir dia pentingkan diri sendiri, selfish orang kata kan. Tapi sampai di sini saja dapat bersama dengan Double H kita. Terima kasih banyak. Tapi bagi penonton kalau nak ikuti, anda boleh pergi ke Instagram. Instagram ada Facebook. Tengok Instagram sampai dah buang ya. Betul-betul Double L lepas ni buang. Tapi kena pencet dulu. Facebook dan juga blog masih ada lagi ya. Blog www.hazmanhalik.com lah. Tapi tak cakap pasal scam cinta, just about myself. Perkongsian perkongsian ilmu. Baik, sampai di sini saja bersama dengan Double H. Kita ada lagi persembahan, sabar dulu. Jangan ke mana, terus setia bersama kami dalam Selamat Malam Malaysia. Jangan pejam mata lagi. Terima kasih. Tapi kau tak percaya siapaku di hatimu, hanya mengganggu hidupmu. Maafkanku, aku tak berdaya membahagiakan kamu. Rasanya ku kan pergi jua mengakhirkan segalanya.